Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'. Jadi malam ni kita tangguh dulu pengajian Bukhari kita. Kita sambung perbincangan yang semalamnya tu, iaitu bacaan bismillah ataupun basmalah sebelum surah Fatihah. Basmalah sebelum Fatihah di dalam sembahyang. Isunya semalam kita bincang di dalam sembahyang, bukan di luar sembahyang. Semalam kita telah buat kesimpulan ada 3 pandangan ulama. Pertamanya mazhab kita Asy-Syafi'i dibaca, bahkan wajib dibaca. Kalau tak baca maka tak sah sembahyang, kerana bismillah salah satu daripada ayat surah Fatihah. Jadi pendapat yang kedua dibaca tetapi dengan pelan, dan pendapat yang ketiga tidak dibaca terus. Jadi timbul persoalan, di manakah dalil yang dikemukakan? Semalam kita buat kesimpulan berdasarkan kepada rajih, pendapat yang rajih yang dikemukakan oleh ulama dibaca juga tetapi dipelankan bacaan bismillah. Cuma sampai tang alhamdulillah itu dijaharkan. Jadi di manakah dalil-dalil yang diambil ataupun dikemukakan oleh ulama-ulama kita Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri dan juga ulama-ulama yang mempertahankan mazhab Syafi'i, yang berpendapat bahawa bismillah itu wajib dibaca dengan kuat. Di sini saya bawa kitab besar mazhab kita Syafi'i, iaitu Majmu' Imam Nawawi. Dia kalau kita nak tahu kedudukan selok-belok sesuatu mazhab, kita kena ambil kitab yang besar. Di antara Majmu' Hawi Kabir, itu dalam mazhab kita. Dalam mazhab lain pun kita tengok kitab yang kita induk dia. Baru kita nampak dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka. Perbahasannya terlalu panjang. InsyaAllah saya cuba ringkaskan perbahasan ini. Saya nak ketengahkan, nak kemukakan apa dalil sahaja yang dipegang oleh mazhab kita yang perlu bismillah ini dijaharkan, dikuatkan ketika kita baca Fatihah di dalam sembahyang. Dia kata far'un fi mazahibil ulama'i fi isbatil basmalati wa adamiha. Ini suatu cabang perbahasan mazhab ulama tentang mensabitkan bismillah dan ketiadaan mensabitnya. I'lam annal mas'alatal basmalati azimatun muhimmatun. Dia kata masalah ni masalah besar ni. Masalah bismillah ni besar, menyebabkan sah tak sah sembahyang. Yang bani alaiha sihhatus salati allati hiya a'zamul arkani ba'da tauhid. Menentukan sah tak sah sembahyang. Sehingga ada ulama menulis satu buku khas tentang bismillah. Imam Nawawi kata besar tak besarnya menyebabkan sah tak sah sembahyang. Jadi ulama bahas dengan panjang. Dia sembahyang ni sebesar-besar ibadat selepas tauhid. Sebesar-besar ibadat selepas tauhid. ولهذا المحل الأعلى الذي ذكرته من وصفها يعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين بشأنها. Dia kata ulama-ulama dulu telah bersungguhlah mengambil berat menulis membincangkan isu bismillah ini. Wa aktsaru tasanifa fiha mufradah. Dia telah menulis satu buku yang khusus. Mereka ulama ini buku ataupun kitab yang khusus membincangkan tentang masalah bismillah. Okey, dia kata waqad zakarna anna madhhabana anna basmalata ayatun min awalil Fatihati bila khilafin. Adapun mazhab kami, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita bahawa bismillah itu adalah satu ayat daripada Fatihah tanpa khilaf. Maksudnya dalam mazhab kita tak khilaf dengan mazhab lain-lain mazhab khilaf. Dalam mazhab kita ulama sepakat mengatakan bismillah itu salah satu daripada ayat surah Fatihah. Kalau tak dibaca dalam sembahyang, maka tak sah sembahyang. Fatihah rukun, bismillah sebahagian daripada Fatihah, maka perlu dibaca. Lalu dalam waktu yang sama, ketika mengemukakan hujah-hujah daripada mazhab-mazhab lain, daripada mazhab Syafi'i, Imam Nawawi juga mengemukakan hujah-hujah dan dalil-dalil daripada hadis daripada mazhab lain, di antaranya hadis yang kita baca semalam. Imam Nawawi buat mari riwayat daripada Bukhari dan Muslim, rawahul Bukhari wal Muslimun
بحديث أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. Anas kata, aku sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum, aku tak dengar mereka baca bismillah. Maknanya Anas ni banyak kali, bukan sekali dua. Salah seorang sahabat yang sentiasa mengikuti Rasulullah. Dia nak tiru sungguh perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Banyak kali sembahyang bersama dengan Rasulullah. Dan sahabat yang kita sebutkan tadi, dia tak pernah dengar. Kalau sembahyang sekali dua, okey lah, tak pernah dengar Rasulullah baca. Ni banyak kali zaman Rasulullah dia tak pernah dengar. Khalifah yang 3 dia tak pernah dengar. Daripada hadis ini ada dua ihtimal. Tak dengar tu sama ada dia baca pelan. Lalu sebahagian ulama kata yang sunatnya dipelankan bismillah, lepas tu baru dijaharkan alhamdulillah. Sebab Anas tak pernah dengar. Dia tak pernah dengar sebab baca tak kuat. Pendapat yang kedua kata tak dengar, dia tak baca langsung. Sebab tu tak dengar, tak baca langsung. La yajharuna, sebahagian ulama mentafsirkan la yaqrauna. Mereka-mereka yang disebutkan tadi la yajharuna, tidak menjaharkan, yakni la yaqrahuna. La yaqrauna maknanya tak baca terus. Jadi Imam Nawawi sendiri dia mengemukakan hadis yang kita bacakan tadi dan hadis-hadis yang lain tentang memang tak baca. Memang Rasulullah para sahabat tak baca. Cuma kalau dah dia sendiri tahu, ulama-ulama kita dia sendiri tahu bahawa tidak dijaharkan bismillah, kenapa dalam mazhab Syafi'i dijaharkan? Adakah mereka nak sanggah hadis ini? Nak iktiraf hadis itu kemusykilan. Itu permasalahan yang kita nak bincangkan. Sebenarnya bukan nak sanggah hadis. Bukan nak lawan dengan hadis tu. Mereka ada hadis yang lain. Hadis apa dia? Mereka ada riwayat-riwayat yang lain. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya menulis Al-Quran, ditulis bismillah. Ditulis bismillah. Wahtaja ashabuna bi anna as-sahabata radhiyallahu anhum ajma'u ala isbatiha fil mashafi jami'an fi awal as-suwari siwa bara'atin bi khattil mashaf. Sebab bila sahabat tulis Quran, dia akan tulis bismillah. Tulis mana-mana surah, sahabat akan tulis bismillah. Bila nak tulis Fatihah pun, sebelum itu ditulis bismillah. Sebab itu bismillah sebahagian daripada Fatihah dia kata. Ini hujah Imam Nawawi. Kecuali dalam surah Bara'ah kan. Surah Bara'ah tidak disunatkan dibaca, dan sebab itu tidak ditulis. Falau lam takun Qur'anan lamma stajazu isbatiha bi khattil mashafi min ghairi tamyizin. Kalau dia bukan ayat Quran, kenapa tulis? Tulis sebelum Fatihah. Lianna dhalika yuhmalu ala i'tiqadin annaha Qur'anun. Ini diihtimal bahawa dia Quran, sebab itu ditulis. Fayakunu mugharririna bil muslimin hamilina lahum ala i'tiqadi ma laysa bi Qur'anan fa hadha mimma la yajuzu i'tiqaduhu fi sahabati radhiyallahu anhum. Jadi ini menipu pula orang Islam. Dia bukan ayat Quran tiba-tiba ditulis. Ini boleh jadi sebagai satu penipuan. Maksudnya kalau ditulis dah tentu ayat Quran. Kalau tidak, sahabat tulis buat apa? Bila dia ayat Quran, dia mesti surah, dia mesti sebahagian daripada surah Fatihah. Sebahagian daripada surah Fatihah. Wa qala ashabuna hadza aqwa adillatina fi isbatiha. Ini dalil yang kuat, dia kata. Hujah ini menjadi dalil yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata, dan termasuklah juga Imam Ghazali di dalam Al-Mustasfa, yang kata dalil-dalil ini, yang kata kuatnya, Imam Nawawi kata kuat dalil hujah ini. Juga Imam Ghazali.
Jadi kita tengok antara andaian itu dengan hadis yang terang-terang Rasulullah tak baca ataupun pelan, hak mana lebih kuat? Dia kata ini dalil yang paling kuat kan? Antara hadis-hadis yang telah kita baca bahawa Rasulullah tak baca, sahabat-sahabat tak dengar, 3 orang khalifah tak baca, hak mana lebih kuat? Kalau tuan-tuan yang buat andaian lah, buat kajian betul-betul, hak terang-terang ada hadis. Cuma hadis ada yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah ada baca. Ada. Itu hadis berdasarkan kepada andaian, pandangan yang berdasarkan kepada andaian. Bila nak tulis mana-mana surah masuk bismillah. Sudah tentu daripada Quran. Bila Quran, dia sebahagian daripada Fatihah. Jadi hadisnya ada di dalam Tirmizi. Hadis yang nombor 246. Haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabi, haddatsana Al-Mu'tamir Ibnu Sulaiman qala haddatsani Ismail bin Hammad an Abi Khalid an Ibn Abbas radhiyallahu anhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis yang dipegang oleh ulama-ulama Syafi'i. Tetapi hadis Imam Abu Isa kata qala Abu Isa hadza hadisun laysa isnaduhu bidzak. وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Tetapi berpegang kepada riwayat ini sebahagian daripada sahabat, iaitu Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair. Ini beberapa sahabat yang berpegang. Wa bihi yaqulu Syafi'i, berpegang kata bismillah sebahagian daripada Fatihah dan dibaca. Tetapi bizat hadis itu sendiri dia tidak kuat. Hadis itu sendiri dia tidak kuat. Abu Isa sendiri ketika dia melaporkan hadis ini, dia sendiri sebut. Tak usah kira lah ulama-ulama lain yang buat penilaian hadis ni, lagilah banyak kan. Abu Isa sendiri. Ala kulli hal, jadi kita boleh, kesimpulan yang kita buat, baca pegang mana-mana pandangan. Cuma macam biasalah, antara dalil kuat dengan dalil yang lebih kuat, antara dalil yang lemah dengan dalil yang kuat. Macam kita pergi ke farmasi nak beli ubat, sakit gigi, sakit kepala, tanya ada tak ubat sakit gigi ni. Jadi tokek kedai tu kata ada. Yang ni bila pakcik makan, bangun daripada tidur, selepas 2 jam dia sembuh. Ada tak ubat yang lebih kuat lagi? Tak tahan ni, lepas makan 2 minit segar-segar. Ubat tu kuat dah. Kita nak ambil hak kuat ke ataupun hak lebih kuat? Kita nak ambil hak kuat ke hak lebih kuat? Kuat kan? Apa-apa pun macam tu kan. Kipas ni kuat dah, nak bagi sejuk lagi, yang lebih kuat. Aircon tu dah kuat, nak lebih kuat. Di sudut pengamalan manusia, dia nak ambil yang terkuat. Betul tak? Sebelum kita nak masuk kepada nak ambil dalil yang lebih kuat, di sudut pegangan amalan manusia, dia nak yang terkuat. Sebab tu kalau pergi pasar malam, pekan hari, tempat jual ubat kuat ni ramai orang. Dia nak ambil yang terkuat. Mesti penuh. Jadi masalah dalil pun kita nak mempersembahkan kepada Allah. Ibadat kita nak mempersembahkan kepada Allah. Sudah tentu kita ambil yang terkuat. Tanpa kita mempertikaikan orang ambil dalil yang tak berapa kuat. Sebab di dalam fiqh, dalil dhaif besar kita beramal. Amalan-amalan kita di dalam fiqh, dalil yang lemah pun boleh beramal. Yusuf Qaradawi kata, dalam fiqh taisir, kadang-kadang kita kena ambil dalil yang lemah itu lebih sesuai. Lebih sesuai. Kadang-kadang, bukan semua bab lah. Lebih sesuai dengan maksud lebih meringankan. Ada bab yang tertentu. Tetapi dalam keadaan kebanyakan bab kita ambil yang terkuat. Apatah lagi yang bersangkut paut dengan ibadat yang kita nak mempersembahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kalau mana-mana negeri, mana-mana negara, mana-mana tempat diambil yang rajih tu tak ada masalah lah. Walaupun diakui di dalam waktu yang sama, diiktiraf dalam waktu yang sama, kita tidak menafikan dalil-dalil yang lain. Kalau bagi saya ditanya nak pegang yang mana ni, semua okey belaka, sah belaka. Kita mati dalam kubur pun tak tanya kamu baca kuat ke tak kuat bismillah ni. Malaikat pun tak tanya. Bukan penyebab masuk syurga neraka pun.
kuat tak kuat ataupun tak baca ni. Cuma kita nak ambil yang terbaik sebab Nabi SAW bila dia mengajar sahabat melakukan ibadat, dia ajar yang terbaik. Dan hadis-hadis, di antaranya hadis yang kita baca baru ni, yang lepas dalam riwayat Bukhari itu, bila tentang tumakninah, dia dah buat 3 kali. Aku tidak dapat ma'uhsinu min hadza, aku tidak dapat memperelokkan selain daripada ini. Maknanya dia nak buat yang terelok, yang terbaik, yang paling cantik. Dan Nabi SAW pun sentiasa berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadikanlah ibadat aku ni ibadat yang baik. Ibadat yang baik mesti daripada Nabi. Bila dikaitkan dengan Nabi, ambil hadis yang terkuat. Saya ulangi, walaupun tidak menolak dalil-dalil pendapat-pendapat yang kurang kuat. Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan nak kemas lagi, tuan-tuan baca sendirilah. Banyaklah dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama. Majoriti ulama tarjih yang tak kuat tapi dibaca. Tentang konsep keluar daripada khilaf, contohlah katakan bahasa ilmu ada yang kata bahasa kalangan, ada yang walaupun ada yang kata yang sampai kalangan ni itu yang kuat, tapi keluar daripada khilaf kita kena buat sampai situ lah. Itu konsep keluar daripada khilaf. So dalam konteks ini ada baca kuat atau berhak. So bagaimana konsep keluar daripada khilaf lah mungkin berbeza pula. Keluar daripada khilaf tak boleh keluar. Keluar daripada khilaf tak boleh keluar. Banyak bab semua khilaf. Ceritalah bab apa pun. Hak tadi pun khilaf. Cuma maksud keluar daripada khilaf ini, di dalam mazhab kita Syafi'i, di antaranya di dalam kitab Mu'inul Mubin. Di dalam kitab Mu'inul Mubin, dan juga kitab fiqh-fiqh yang lain, bab menyapu di atas kepala. Bila membahaskan, ulama-ulama Syafi'i kita membahaskan tentang menyapu di atas kepala ketika ambil sembahyang kan. Jadi dikemukakan beberapa riwayat daripada hadis Nabi dan beberapa pandangan ulama. Mazhab Syafi'i sebahagian kecil daripada kepala, Hanafi 1/4, Imam Malik seluruhnya. Jadi untuk keluar daripada khilaf, dia kata hendaklah menyapu seluruh kepala. Jadi banyak bab dia nak keluar daripada khilaf ni, dia buat kesimpulan walaupun terkeluar daripada mazhab Syafi'i, kesimpulan yang menunjukkan pendapat lain itu dituntut kerana apa? Kerana bertepatan dengan hadis Nabi. Bertepatan dengan hadis-hadis yang sangat sahih. Yang hadis-hadis yang sahih, yang keduanya bertepatan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Di dalam riwayat Bukhari dan juga Tirmizi, khususnya di dalam riwayat Tirmizi sendiri, keadaan cara Rasulullah SAW mengambil sembahyang ada 4 cara. Kadang-kadang satu anggota tu, semua anggota dia ambil 3-3, kadang-kadang 2-2, kadang-kadang 1-1, kadang-kadang ada anggota wuduk dia ambil 3 kali, ada 2 kali, ada sekali. 4 cara. Jadi ulama bahas tadi tu, kalau yang ambil sekali ke 2 kali ke, kerana kesuntukan masa ataupun kekurangan air. Tetapi kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi, keadaan banyak kelakuan, banyak keadaan Nabi berwuduk 3-3 kecuali kepala. Jadi maknanya ada riwayat yang kata, nak cerita kiaskan keluar daripada khilaf ni tadi. Ada riwayat yang Rasulullah asingkan basuh kepala dan juga basuh telinga. Tetapi banyak keadaan Rasulullah basuh kepala sekali dengan telinga, serentak. Jadi kesimpulannya keluar daripada khilaf itu, keluar daripada khilaf satu mazhab kepada mazhab lain yang lebih kuat di sudut pendalilan. Itu maksud keluar daripada khilaf tu. Kalau dia tak kuat pada mazhab kita, tak akan keluar, tak akan jadi keluar daripada khilaf. Mazhab kita lebih kuat di sudut dalil, tak akan berlaku keluar daripada khilaf. Keluar tu hak dia kuat pada kita. Oleh kerana pendapat mazhab yang dulu asal macam dah kemukakan kesimpulan macam tu, berdasarkan kepada kajian ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i. Dia dulu daripada ulama-ulama yang kemudian, dia buat kesimpulan macam ni. Ulama kemudian pula kaji-kaji, ada lagi pendapat yang lebih kuat. Jadi nak keluar daripada khilaf ni, ambil yang paling kuat. Maknanya kajian ilmu ini, khususnya fiqh ni, dia tak terhenti kepada kewafatan imam-imam mazhab. Dalam konteks tadi, dia katakan yang kuat pada dalilnya yang sampai ke sungai ni
Pertengahan hak tu kuat dan lebih banyak riwayat. Tapi ada buku yang saya baca kata kena keluar berkelap, basuh sampai sepuh, keluar berkelap. Tak tepat. Tak tepat kan? Ada buku Istilah itu tidak tepat. tak tepat lah. Maknanya kita lebih meraihkan khilaf daripada mendahulukan hadis Nabi. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri kata bila bertemu dengan hadis yang sahih tinggal perkataan aku. Dan itu juga pendirian mazhab Syafi'i, bukan sahaja kata-kata Imam Syafi'i, pendirian mazhab Syafi'i sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam Majmu' jilid yang pertama. Ada kita bacalah pendirian mazhab Syafi'i macam mana bila bertemu dengan hadis yang sahih. Kalau ikut pendapat Ustaz tadi, walaupun kata kita ni pengikut mazhab Imam Syafi'i, tapi kita boleh dalam keadaan tertentu keluar daripada cara yang diletakkan dalam mazhab Imam Syafi'i, buat cara yang lain. Jadi tidakkah jadi kacau bilau ibadah kita? Dia sebenarnya dia tak kacau. Kacau pun tidak, bila pun tidak. Dia masih ada masih di dalam lingkungan dalil hujah. Keluar mazhab bukan bermakna keluar Islam. Sebagaimana keluar parti bukan keluar Islam, bukan keluar agama. Masuk parti bukan masuk Islam, masuk agama. Begitu juga keluar mazhab. Keluar mazhab bukan keluar daripada Islam, keluar daripada pandangan mazhab bukan mestinya keluar daripada Quran dan hadis. Kita keluar daripada mazhab bukan bermaksud keluar daripada Quran, keluar daripada hadis Nabi. Maknanya masih berada di dalam Islam. Walaupun keluar mazhab tak apa, keluar pendapat ulama, keluar daripada pandangan ulama tak apa. Jangan keluar daripada Islam tu tak boleh. Jadi kita keluar daripada mazhab satu mazhab kepada mazhab lain, masih ada dalil daripada Quran dan hadisnya. Apatah lagi kalau dia kuat. Lagi-lagilah dia alu-alukan supaya kita berpegang pendapat yang lebih kuat. Banyak kali kita telah mengulangi perkataan Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i kata at-taqlidu aqfala man aqfala minhum, aqfala man aqfala minhum wallahu yaghfiru lana wa lahum. Jadi Imam Muzanni yang mensyarahkan perkataan Imam Syafi'i ini, orang taklid orang yang lalai daripada kalangan orang yang lalai, dia kata wa kana Syafi'i harban 'anil taqlid wa da'iyan ila al-ijtihad wa bil akhzil adillati sahihah. Imam Syafi'i sangat bermusuh, sangat menyerang, sangat menentang orang yang taklid, dan dia mengajak orang supaya berijtihad. Ijtihad bukan bermaksud kita ni nak jadi mujtahid. Nak jadi ulama maknanya bersungguhlah cari dalil. Bersungguh cari dalil. Ini nak jadi mujtahid lah buat-buat ni. Tak, kita tak jadi mujtahid. Maknanya mujtahid tu memang hebat, memang alim pada kita. Cuma kita ambil pendapat-pendapat mujtahid juga untuk bandingkan dengan mana-mana mujtahid. Kita nak tengok yang paling rajih. Dan juga selain daripada dia suruh bersungguh, dia suruh ambil dalil yang kemas, yang jelas kan, yang sahih. Itu seruan Imam Syafi'i kita. Jadi kembali kepada soalan tadi, tak apa. Dia tak akan jadi berceramuk dalam ibadat ini. Dia masih lagi berada di dalam Islam. Bahkan di dalam kitab Idaman Penuntut, muka surat 133, di dalam membahaskan isu zakat fitrah ni, dia kata al-ami la mazhaba lahu. Itu pegangan dalam mazhab Syafi'i. Mana-mana orang beramal terkena dengan mana-mana pandangan ulama, terkena dengan mana-mana mazhab, sah ibadat dia walaupun tak niat taklid. Cuma ada jugalah segelintir ulama-ulama yang duduk dalam mana-mana mazhab, khususnya mazhab Syafi'i ada hak keras, kata tak boleh kan, tak boleh campur, tak boleh talfiq, itu ada. Maknanya itu penangan yang keras di dalam mazhab Syafi'i. Dan pendapat Imam Nawawi, selain daripada dia menyebut di dalam Majmu' jilid pertama, dinakalkan perkataan Imam Nawawi oleh Allamah Syaukani di dalam kitabnya Irsyadul Fuhul. Di dalam Irsyadul Fuhul, dalam usul fiqh, Imam Nawawi sendiri mengharuskan berpegang kepada masalah fiqh ini tidak tetap pada satu imam dan juga satu mazhab. Itu ulama besar dalam mazhab kita Syafi'i. Kadang-kadang kita tak baca. Kita duduk kerah, kita ni Syafi'i, tak boleh keluar, tak boleh berbeza, siapa cakap? Adakah kita ni dah menganggap, saya cakap secara umum ya,
adakah kita, saya dan tuan-tuan menganggap kita ni lebih alim daripada Imam Nawawi? Imam Nawawi membenarkan kita lebih alim daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membenarkan. Kalau Imam Syafi'i tidak benarkan orang berbeza dengan dia, anak murid dia tak benar, tak boleh buat mazhab baru. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tak boleh buat mazhab. Kamu mengaji dengan aku, kamu kena ikut cakap aku. Orang kata pula kan, itu imam. Yalah, sebelum jadi imam dia makmum dulu. Sebelum dia jadi imam dia makmum dulu. Maknanya tak ada masalah sebenarnya. Orang yang belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal pun kemukakan pandangan yang berbeza dengan dia pun banyak. Abu Yusuf, Imam Zufar, Imam Muhammad. Berapa bab kalau kita baca dalam fiqh bercanggah dengan Imam Abu Hanifah. Bahkan sebahagian daripada pendapat Abu Yusuf, Imam Muhammad ini, Zufar, sama dengan mazhab Syafi'i. Tak ada masalah pun benda ni. Jadi, tak perlu pening lah saya rasa. Masalah mazhab, percampuran mazhab. Yang pentingnya ada dalil di Quran hadis. Wallahu a'lam. Ada lagi?